Selamat pagi semua. Hari ini kita akan habiskan bab 8 di mana kita akan tengok latihan berformat PT3. Sila buka buku kerja 2 muka surat 68. Kita tengok soalan 1. Rajah 1 menunjukkan segi empat sama JKLM berisi 4 cm. Y merupakan titik yang bergerak. Jadi tak ada Y di sini kan? Okey. Dia minta kita nyatakan kedudukan Y bagi situasi berikut. So, ada 3 situasi semua dalam bentuk formula. So, apa yang kita perlu buat? Okay, first step kita akan padamkan dulu formula. Locus. Apa titik yang bergerak? Apa nama locus? Y. Jadi, first kita akan buang Y. So, dalam formula ini, kita akan perhatikan simbol tinggal satu huruf sahaja. Kalau satu, maksudnya satu titik. Kalau satu titik, kita akan lukis bulatan. Di mana titik itu sendiri adalah pusat bulatan dan 2 cm di belakang adalah jejari untuk bulatan itu. Jadi, cuba lukiskan bulatan ini dan berpusat di O dengan 2 cm. Kita akan dapat ini. So, apakah kedudukan Y? Kita boleh nampak ada 4 lah. V boleh T, W dan U. So, ada 4 jawapan kita boleh letak. Kita tengok yang kedua pula. YK bersamaan dengan YL. Formula. Jadi, kita buang dulu locus iaitu Y. So, apa yang kita nampak? Kita nampak 2 huruf yang berasingan. Yang bermaksudnya 2 titik. Okey. K dan L. So, kalau 2 titik, kita akan bentuk pembahagi 2 sama serenjang. So, di 2 titik ini, kita akan bentuk serenjang di antara 2 titik itu. Maka, locus kita adalah VW. Sepanjang garis VW. Okey, yang terakhir. Formula juga. Kita buang dulu nama locus. Kita dapat 2 garis lurus dengan keadaan JM, LM bersilang. Jadi, kalau 2 garis bersilang, kita akan bentuk pembahagi 2 sama sudut. So, 2 garis ini sudut dia, sudut tegak, kita akan pecahkan dia kepada 45 darjah. So, kedudukan Y sekarang adalah di sepanjang garis lurus MK pula. Sekarang kita tengok muka surat next 69. Ini adalah format PT3 yang selalu kita nampak lah. Ada 3 pernyataan dia minta kita gabungkan pada satu grid. Yang pertama, locus X ialah satu titik yang bergerak dengan jaraknya adalah sentiasa 2 unit dari titik T. So, kita tengok yang last word dulu, satu titik. Jadi, kita tahu kita nak lukis apa? Bulatan, di mana titik itulah pusat. Bulatan kita kena cari jejari. Dan tengok ke depan, itu adalah nama locus. So, kita boleh lukis. Di titik T. Sebagai pusat, 2 unit. Nama locus dia, locus X. Pernyataan yang kedua pula, locus Y ialah suatu titik bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 unit daripada garis PS. Tengok yang last word, PS. 2 huruf boleh jadi garis. So, kalau satu garis, kita akan lukis sepasang garis lurus selari dengan jarak 4 unit daripada PS. So, nama locus adalah Y. So, di PS 4 unit. PS di sini, so kita nak lukis sepasang garis lurus kiri kanan. Tetapi grid yang diberi hanya kita boleh lukis sebelah kanan.
Jadi selang 4 unit, 1, 2, 3, 4, sinilah. Okey. Okey, inilah yang berwarna biru adalah locus Y yang berselang 4 unit daripada garis lurus PS. Okay, next. Locus Z ialah satu titik yang bergerak dengan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis PQ dan PS. So, kita nampak dua garis lurus ini ada P yang sama. Maksudnya kita boleh buat kesimpulan dia adalah dua garis lurus yang bersilang. Di mana kalau dua garis yang bersilang, kita akan membentuk pembahagi dua sama sudut. Apakah nama locus ini? Z. So, PQ dan PS di mana? PQ dan PS. So, daripada sudut tegak ini, kita akan pecah dua. Okey, jadi kita dapat dulu dua titik supaya kita boleh pecahkan daripada PQ dan PS. So, daripada titik ini dulu, kita akan bentuk satu lorekan. Dengan jarak yang sama, kita letakkan jangka lukis kita di tempat ini pula. Biarkan lorekan itu bersilang. So, bila kita dapat satu pangkah, kita sambungkan titik ini kepada P, sambung panjang-panjang. Itulah locus Z kita. Okey. Kita tengok soalan C pula. Okey. Ini yang melibatkan satu set soalan yang lengkap di mana kita perlu hurai locus dengan guna huruf dan lukis locus pada satu grid. Okay, Raja 2 di ruang jawapan menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. PQ dan RS ialah diameter bagi bulatan tersebut. Titik A, B, C, D menyentuh sisi bulatan. W, X dan Y adalah titik yang bergerak. Okey, nombor 1. Okey, W ialah titik yang bergerak dengan jaraknya sentiasa sama 3 unit daripada diameter PQ. So, kita tengok last word, kita tengok PQ. PQ kita dapati dia satu garis, maka kita akan lukis sepasang garis lurus selari dengan jarak 3 unit daripada PQ. Apakah nama locus ini? W. So, kita tengok dulu. Okey. PQ di mana dan kita akan bentuk garis lurus selari 3 unit daripada PQ. Okey. PQ di sini. So, 3 unit kita boleh bentuk di sini dan bentuk di sini. Tetapi soalan ini dia minta kita nyatakan locus dalam bentuk huruf. Jadi, sini tak ada huruf. Kita hanya boleh guna A, B. Okey, jadi jawapan kita locus W ialah garis lurus AB. Okey, kalau you tulis AB sahaja pun boleh. Sebab dia minta kita guna huruf. Okey, ini ialah ayat. Kalau you guna AB pun tak salah. Okey, kita tengok soalan kedua. Locus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 5 unit daripada titik S. So, daripada titik S, satu titik kita akan bentuk bulatan dengan jarak ataupun jejari 5 unit daripada pusat. Nama locus dia X. So, dengan berpusat di S, kita akan bentuk bulatan yang tak lengkap di dalam bulatan besar ini. Jangan sambung di luar, sebab kita tengok balik syarat dia. Tiga locus ini ialah titik bergerak di dalam bulatan. So, jangan lukis terkeluar. Hanya boleh lukis di dalam.
Jangan terkeluar di dalam sahaja. Dan jangan lupa kita labelkan dengan locus X. Okey, soalan seterusnya. Locus bagi titik Y. Kita nak cari locus Y pula. Dengan keadaan jarangnya sentiasa sama dari garis lurus OQ dan OR. So, sini ada dua garis di mana dia bersilang atau bertemu di O. Jadi dia adalah dua garis silang. Kita akan bentuk pembahagi dua sama sudut. Di mana OQ dan OR. So, kita bentuk dulu. Okey, sebahagian bulatan yang menyentuh dua garis ini. So, daripada dua bahagian ini kita akan bentuk cross. Sambungkan titik ini kepada pusat. Maka kita dapatlah ini adalah locus Y. Okey, seterusnya tanda dengan simbol cross bulat bagi persilangan locus X dan Y. Okey, yang bertindih di tempat ini. Okey, jadi itu sahaja, maka bertamatlah bab 8 kita. Okey, dua lagi soalan kebat, boleh cuba sendiri. Okey, dan kerja rumah hari ini lengkapkan latihan 68 hingga 70 dan hanya perlu snap gambar muka surat 70 untuk disemak. Jadi itu saja, sekian, terima kasih.